Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Hai, saya CM Kaizen bersiaran daripada channel CM Kaizen Continuous Improvement. Hari ini perkongsian saya adalah untuk membincangkan tentang sejarah tingkatan 5 KSSM iaitu bab 3 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Jom kita tengok slide-slide yang seterusnya. Ini adalah tentang perbincangan kita pada hari ini, bab 3, tingkatan 5, KSSM. Dan perbincangan untuk pagi ini adalah untuk 3.1, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen, iaitu pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan Beraja Kesultanan Melayu Melaka dapat dilihat di mana raja yang merupakan pemerintah yang berkuasa mutlak dan di bawah pemerintahan dan kuasa pemerintahan berikut terbahagi kepada 3, iaitu di mana adanya kuasa pentadbiran, perundangan serta kehakiman. Di bawah kuasa pemerintahan pula adanya undang-undang. Dan undang-undang yang dikenali dalam Kesultanan Melayu Melaka adalah yang pertama, Hukum Kanun Melaka serta Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang, Hukum Kanun Melaka serta Undang-Undang Laut Melaka telah menjadi bukti bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem berperlembagaan terselah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ini diperkukuhkan lagi dengan konsep Islam, iaitu raja dianggap sebagai ketua agama Islam, serta di mana pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka adanya pengaruh yang besar dalam aspek tradisi dan adat istiadat, di mana Kesultanan Melayu Melaka juga diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul selepas itu, di mana ia mempunyai pertalian dari segi keturunan, naungan atau jajahan takluk. Seterusnya, Raja-Raja Melayu yang merupakan sumber undang-undang, kedua ketua kerajaan serta ketua agama yang bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Semua tindakan dan kesahan atau sahnya undang-undang terletak pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kita lihat kepada Kesultanan Melayu selepas Kesultanan Melayu Melaka, di mana ligasi pertama Kesultanan Melayu Melaka diteruskan secara langsung oleh Kesultanan Johor Riau, Pahang dan Perak. Dan seterusnya, Kesultanan Johor Riau telah diteruskan oleh Kesultanan Terengganu dan Selangor. Kesultanan Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan telah diasaskan setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Dan akhir sekali, Kesultanan Kedah merupakan kerajaan terawal yang diasaskan di negara kita. Kesultanan ini juga mengakui pertuanan Kesultanan Melayu Melaka. Kita lihat pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua, yang mana pemerintahan beraja telah menyukarkan British melakukan penjajahan di negeri Melayu, di mana British telah memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Raja telah memerintah dengan adanya campur tangan British dalam pentadbiran dan telah melakukan perjanjian ataupun pengisytiharan daripada Raja-Raja Melayu. Jadi di sini kamu dapat lihat di mana negeri-negeri Melayu bersekutu menggunakan sistem residen dan adanya sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita lihat kepada sebelum Perang Dunia Kedua, di mana sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat dan dikendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen.
Kita lihat pula sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu di mana kedudukan raja yang memerintah adalah lebih kukuh. British menempatkan penasihat British, namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Okey, mari kita lihat sebelum Perang Dunia Kedua di mana sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita ada Kesultanan Johor dan Kesultanan Terengganu. Di mana perbezaan yang ada di sini iaitu adanya penggubalan undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor. Dan di bawah Kesultanan Terengganu adanya undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu 1911 di mana kedua-dua penggubalan undang-undang ini telah menyelahkan ciri pemerintahan raja berperlembagaan dan ini merupakan usaha raja, pembesar dan rakyat untuk menghalang peluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri mereka. Kita lihat pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua di mana kebijaksanaan diplomasi Raja-Raja Melayu telah membolehkan pemerintahan beraja dipertahankan. Raja sebagai ketua negeri yang mengesahkan undang-undang membuktikan kedaulatan raja dalam struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu. Okay, kita lihat slide yang seterusnya. Pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua di mana perjanjian antara Raja-Raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu kepada British. Dengan kata lain, negeri Melayu hanya menjadi negeri naungan British. Kita lihat pula Raja-Raja Melayu semasa pendudukan Jepun di mana Raja-Raja Melayu telah diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua berlaku. Begitu juga semasa pendudukan Jepun di mana pengiktirafan tersebut telah diisytiharkan dalam persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada bulan Januari 1943. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing telah diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Selepas Perang Dunia Kedua, Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Kesannya, Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan telah diambil oleh Raja England. British memerintah Malayan Union secara langsung melalui gubernur yang dilantik oleh kerajaan British. Lepas Perang Dunia Kedua, kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Selepas Perang Dunia Kedua, Undang-Undang Tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu dan diguna pakai sehingga hari ini. Ini telah mengangkat Raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan. Kita lihat Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen selepas merdeka. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 dicapai melalui rundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan beraja telah diteruskan dalam Perlembagaan Persekutuan dan beberapa pindaan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Jawatan yang di-Pertuan Agong telah diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara. Kedudukan, kuasa dan tugas yang di-Pertuan Agong termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.
Ciri raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Sekian saja perkongsian saya dalam bab ini dan kita akan sambung kepada topik kecil yang seterusnya. Semoga anak-anak dapat memahami perjalanan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dan dapat mengikuti kelas ini dengan sebaiknya. Kita jumpa lagi di kelas yang berikutnya dan salam Kaizen, Continuous Improvement.